Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nosyar Bani Minti Mak Saling, wakil dari kumpulan Disruptif, akan memulakan pembentangan. Tingkah laku bermasalah merupakan tingkah laku yang tidak normal. Selain itu, tingkah laku bermasalah ini juga adalah sebarang tindakan yang dilakukan secara terus atau tidak, dan secara sedar atau sepada sedar. Tingkah laku bermasalah terbahagi kepada dua kategori, iaitu positif dan negatif. Seterusnya, saya akan mengupas tentang tingkah laku bermasalah negatif, iaitu disruptif. Tingkah laku disruptif merupakan tingkah laku yang mengganggu. Kanak-kanak yang selalu mengalami tingkah laku sebegini biasanya kanak-kanak yang hyperaktif. Kanak-kanak yang hyperaktif sering melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, seperti membuat bising, mengganggu rakan-rakan dan guru di dalam kelas. Malah, mereka juga akan menjejaskan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Untuk tingkah laku disruptif, tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah merupakan tingkah laku disruptif. Antaranya kurang memberi perhatian. Contohnya, murid tidak mendengar apabila guru mengajar dan tidak fokus terhadap tugasan yang diberikan. Sebaliknya, mereka berbual dengan rakan, membaca bahan lain, memerhatikan aktiviti luar bilik darjah, bersiul atau menyanyi. Seterusnya, hyperaktif. Kanak-kanak yang bersifat impulsif dan sering mengganggu perbualan antara aktiviti atau menyertakan sesuatu tanpa berfikir. Murid ini tidak dapat mengekalkan perhatian dan mudah mengalihkan perhatiannya, sukar menyiapkan tugasan, pelupa dan sentiasa memerlukan penyediaan. Selain itu, pendiam. Murid pendiam ini kebiasaannya tidak melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan kelas, tidak menyumbangkan idea atau bertukar pandangan. Dia juga lebih selesa untuk seorang diri dan memerhati atau berkhayal. Di samping itu, sikap melengahkan kerja atau sambil lewa murid ini bersikap selamba dan melakukan tugasan mengikut jadualnya sendiri. Misalnya, apabila guru mengarahkan mengutip sampah di sekitar meja, murid ini akan mengambil masa yang lama untuk bertindak atau berkelakuan seolah-olah tidak nampak sampah di sekitarnya. Seterusnya, gemar bercakap. Murid ini peramah, sentiasa bercakap apabila ada tugasan yang perlu disiapkan atau apabila guru sedang mengajar. Perbualannya tidak semestinya berkaitan dengan perkara yang sedang dipelajari. Dia akan bertanya banyak soalan kerana tidak mendengar arahan dari awal. Akhir sekali, menimbulkan kekecewaan atau kebisingan di dalam kelas. Murid ini biasanya mempunyai suara yang kuat dan suka memberikan komen atau pandangan dengan nada suara yang tinggi dan berlagak di dalam bilik darjah. Sekian, terima kasih. Saya Siti Khadijah binti Julimi akan meneruskan penerangan berkaitan mengapa terjadinya disruptif. Disruptif berlaku disebabkan oleh kanak-kanak mudah dipengaruhi oleh individu lain. Contohnya, kanak-kanak melihat rakan sekelasnya bising ketika guru sedang mengajar. Kemudian, kanak-kanak tersebut mengikuti rakan-rakannya bising sekali. Selain itu,
Kanak-kanak cepat berasa bosan dengan aktiviti yang dilakukan. Kanak-kanak tidak suka dengan aktiviti yang dijalankan oleh guru semasa di dalam kelas. Yang ketiga pula, kanak-kanak mempunyai masalah emosi. Dan yang terakhir, kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi serta keinginan untuk mencuba sesuatu yang baharu. Kemudian saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Saya Anisha Zani binti Arman akan meneruskan penerangan seterusnya, iaitu kesan intervensi awal, masalah tingkah laku distraktif. Okey, saya akan menerangkan maksud intervensi dahulu. Intervensi ni merupakan bermaksud kecenderungan untuk campur tangan, mengambil bahagian atau campur tangan dalam urusan orang lain. Istilah ini digunakan di atas segalanya dalam bidang politik, ekonomi, untuk merujuk kepada campur tangan pelaku, entiti atau badan di lapangan atau kekuatan yang sesuai dengan yang lain. Menurut Mardiah Mahmud dan Kamari Abu Bakar yang menyatakan intervensi topi Kapten Kebenaran Papazola yang diaplikasikan bagi mengurangkan tingkah laku distraktif kanak-kanak prasekolah dengan menggunakan peneguhan positif ganjaran. Menurut kajian ini, mereka telah menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpul data yang diperlukan. Dengan menggunakan intervensi topi Kapten Papazola ni, peserta kajian yang terlibat telah menunjukkan impak yang positif terhadap pengubahsubayan tingkah laku. Topi Kapten Papazola ni sesuai digunakan atau dijadikan sebagai satu bahan sokongan pembelajaran bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku distraktif ni. Kesan intervensi ini ialah dapat mengurangkan tingkah laku distraktif dalam kalangan kanak-kanak semasa proses pembelajaran dilaksanakan dalam kelas. Okey, kemudian ianya juga dapat memberikan motivasi dan galakan kepada kanak-kanak untuk terus bertingkah laku positif sepanjang proses pembelajaran. Kesan intervensi yang ketiga pula, ianya akan mengekalkan minat dan perhatian kanak-kanak ni untuk terus melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dijalankan. Okey, misalnya sebegini. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak, semua kanak-kanak mesti tahu Papazola berasal daripada cerita Bobo Boy. Okey, kat situ kita dah attract ataupun dah tarik minat kanak-kanak tu dengan kiranya kita menggunakan intervensi Papazola tu. Jadinya apabila kita menggunakan topik kebenaran Papazola ni, kanak-kanak ni akan berminat sebab diorang dah tahu and diorang nak lagi explore. Kiranya diorang nak lagi meneroka apa itu kebenaran Papazola. Jadinya melalui dari itu kita dapat tarik minat kanak-kanak tu untuk belajar. And masalah distraktif ni pun akan berkurangan dan kanak-kanak pun akan terus melibatkan diri mereka dalam apa-apa aktiviti yang guru sediakan. Okey, kesan intervensi yang keempat pula, responden akan dapat menunjukkan pencapaian yang baik secara berperingkat daripada pelbagai aspek perkembangan. Misalnya, kemahiran literasi, pemimpin, sosial dan juga kognitif. Seterusnya akan menerangkan penggunaan intervensi ni merupakan satu cara penghapusan tingkah laku distraktif dalam kalangan kanak-kanak prasekolah Melayu luar bandar. Untuk mengetahui lagi banyak kesan intervensi ni, saya telah melihat satu kajian yang dijalankan oleh Mardiah Mahmud dan juga Kamari Abu Bakar. Hasil kajian yang telah mereka berdua laksanakan menunjukkan bahawa terdapat pengubahsuaian tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak apabila mereka didedahkan dengan intervensi pada peringkat awal. Jadinya bila kanak-kanak ni dapat intervensi awal, masalah distraktif tu dapat diatasi lebih awal. Oleh yang demikian, rutin ini perlulah dilanjutkan bagi memastikan tiada pengulangan tingkah laku distraktif dengan cara guru mestilah memperbagaikan lagi aktiviti dalam kelas untuk mengekalkan tingkah laku positif. Antaranya memperkenalkan permainan sensori seperti bermain do, bermain pasir, melibatkan aktiviti fizikal, aktiviti seni dan sewaktunya.
Okey, menurut Mahfuzal Zainul 2016, masalah sensori yang dihadapi oleh kanak-kanak ni akan memberi impak yang negatif, terutamanya terhadap tingkah laku, kemahiran motor, kognitif dan juga emosi yang menyebabkan proses pembelajaran kanak-kanak terganggu, iaitu macam masalah tingkah laku disruptif tadi. Oleh itu, dengan memasuki perkembangan sensori, kanak-kanak dapat didedahkan cara pengurusan tingkah laku yang baik di samping meningkatkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran berfikir, bahasa dan sosial. Masalah tingkah laku dapat dikurangkan melalui aktiviti yang melibatkan permainan menurut Ishak et al. 2016. Oleh itu, pengaji mengharapkan kajian yang telah saya lihat ni dapat membantu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Rakan sekumpulan saya akan meneruskan penerangan untuk seterusnya. Seterusnya, saya Wan Zalika binti Wan Azmani akan menerangkan mengenai cara mengatasi masalah tingkah laku destruktif. Cara mengatasi tingkah laku destruktif menurut kaedah pengajaran, yang pertama sekali, belajar sambil bermain. Guru boleh menyediakan aktiviti semasa pembelajaran berlangsung. Contohnya seperti teka silang kata. Melalui permainan teka silang kata ni boleh menarik minat pelajar untuk fokus. Yang kedua, main peranan. Guru boleh meminta untuk pelajar melakonkan sebarang lakonan yang berkaitan dengan aktiviti pembelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, teknik pemudah caraan. Teknik pemudah caraan ini ia menumpukan kemahiran guru untuk memotivasikan anak muridnya. Maksudnya, guru tu yang perlu ada kreativiti dia untuk tarik perhatian pelajar supaya fokus dalam kelas. Teknik untuk memodifikasi tingkah laku murid, kita boleh gunakan teknik penugahan. Penugahan terbagi kepada dua, penugahan positif dan juga penugahan positif. Penugahan positif ni, guru mengawal tingkah laku murid baik dengan cara bagi hadiah, ganjaran dan sentuhan serta kata-kata. Jenis ganjaran juga terbagi pada dua. Yang pertama, ganjaran primer, contohnya macam makanan ataupun gula-gula. Ganjaran terlazim ni pula, contohnya macam markah tinggi, bagi bintang, sentuhan. Okey, yang seterusnya penugahan negatif. Sekiranya penugahan positif tadi ni yang kita buat tak berkesan, kita boleh gunakan penugahan negatif. Penugahan negatif ni denda, marah, time out. Contoh, guru boleh mengasingkan murid yang membuat bising dalam kelas dengan meletakkan mereka di luar kelas supaya tidak mengganggu murid-murid yang lain untuk belajar. Cara mengatasi bagi pelajar itu sendiri perlu tanam sifat motivasi yang tinggi dalam diri. Yang keduanya, pelajar perlu bijak memilih rakan supaya pelajar tidak terdorong untuk melakukan perkara yang negatif dalam kelas. Bagi pihak guru pula, guru perlu rancang pembelajaran sebelum masuk ke kelas supaya pembelajaran tu dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Guru juga perlu menjalankan pembelajaran mengikut prestasi pelajar. Seandainya pelajar kategori lemah, guru perlu mengajar dengan cara yang lain. Pelajar yang lebih pandai ataupun lebih cepat tangkap, guru boleh menggunakan kaedah lain untuk mengajar mereka. Kesimpulannya, masalah tingkah laku bermasalah ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian yang serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini. Jika ianya berterusan akan menjadikannya satu kebiasaan. Kemudian ianya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat dihindari. Setiap perlakuan atau perbuatan yang tersahih adalah oleh murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor yang tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Namun, setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain. Oleh itu, cara-cara untuk mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan tingkah laku bermasalah tersebut. Cara-cara mengatasinya adalah berbeza bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi dalam usaha menangani masalah ini. Semua pihak harus melibatkan diri sama ada ibu bapa, guru, masyarakat dan juga pihak kerajaan. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber serta berwawasan selaras dengan wawasan negara ke arah masyarakat yang berpengetahuan.
sahaja dari saya, Nur Azalia binti Mama Amin. Sekian, terima kasih. Hold up, I ain't with that. Devil try to get his lick.